Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap awak semua sihat ya hari ini. Okey, kita akan teruskan pelajaran kita hari ini dengan bab 10, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Okey, sebelum ni awak dah pernah belajar bentuk muka bumi kan? Itu bentuk muka bumi di Malaysia. Hari ni kita nak tengok bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, mengapa kita belajar bentuk muka bumi di Asia Tenggara? Sebabnya Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di Tenggara Asia Tenggara. Okey, kita tengok pelajaran kita hari ini. Apa yang kita akan dapatlah bila habis pelajaran pada hari ini. Pertama, awak akan dapat menyatakan nama negara-negara di Asia Tenggara, menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara dan juga menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama yang ada di Asia Tenggara. Okey, kita tengok sekali lagi dalam eksplorasi bab kita. Pertama, negara-negara Asia Tenggara. Jadi dalam tajuk negara-negara Asia Tenggara ni, awak boleh sebut nama setiap negara yang ada dalam Asia Tenggara. Yang kedua, awak boleh nyatakan bentuk muka bumi Asia Tenggara ni macam mana. Tanah tinggi ke, tanah pamah ke, kita akan belajar nanti. Dan yang ketiga, awak dapat nyatakan sungai dan tasik utama yang ada di Asia Tenggara. Nyatakan sungai, bagi contoh sungai yang ada di Asia Tenggara. Okey, dah bersedia untuk pelajaran seterusnya? Okey, macam cikgu kata tadilah, kita dalam tajuk ni, kita akan mengenali serba sedikit secara ringkas tentang Asia Tenggara dan negara-negara yang ada di dalam Asia Tenggara. Okey, apa yang perlu awak tahu dalam ni? Okey, kita tengok. Cikgu ulang balik ni. Sebut nama negara yang terdapat di Asia Tenggara, bentuk muka bumi di Asia Tenggara dan nyatakan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, terus kepada 10.1 iaitu negara-negara di Asia Tenggara. Bila kita nak tahu Asia Tenggara ni, pertama sekali kena tahulah negara apa yang ada dalam Asia Tenggara, berapa negara. Okey, kita tengok keterangan ringkas tentang Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di bahagian tenggara benua Asia dan kedudukannya antara latitud 11 darjah selatan hingga 28 darjah utara dan longitudnya 93 darjah timur hingga 135 darjah timur. Dan ada 11 buah negara di Asia Tenggara. Okey, ni 11. Nampak, tengok peta senang sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah peta Asia Tenggara. Awak boleh tengok jelas dalam buku awak. Okey, untuk bahagian ni awak kena ingat, kena hafal nama negara dalam Asia Tenggara. Ada 11 ni awak kena hafal. Cara nak hafal awak yang lebih mudah, awak ikut turutan. Turutan maksud cikgu ingat ni dalam peta ni negara apa kita nampak dulu ni. Dari atas ni kita ambil Myanmar, Kemboja, Laos, Thailand, Malaysia, turunlah sampai Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, dah sekali Timor Leste, macam tu lah. Daripada atas ni turun ke bawah. Okey, cikgu ada satu cara macam mana nak ingat. Kita ingat melalui ayat. Kita buat satu ayat, satu baris ayat. Kemudian kita hafal dengan mengingat dia punya huruf-huruf utama. Okey, tengok di sini. Mari hafal. Mari hafal. Kita ada mak leha tayang kereta Vios, mai sungai petani, ingin beli taufufa. Mak leha tayang kereta Vios, mai sungai petani, ingin beli taufufa. Okey, jadi kita ambil huruf pertama M. Mak. M untuk Myanmar. Nampak Myanmar, kita jumpa dulu di atas Myanmar.
Lepas tu Leha. Leha kita pergi kepada Laos. Mana Laos di tengah ni? Mana Laos? Sini Laos. Negara Laos. Lepas tu Mak Leha T. Tayang. Thailand. Lepas Laos kita ada apa? Thailand. Kereta. Kemboja. K. Kemboja. Vios. V mewakili Vietnam. Nampak tak tu? Sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Mak Leha tayang kereta Vios. Mak Leha tayang kereta Vios. Myanmar, Laos, Kemboja, Thailand, Kemboja dan juga Vietnam. Sampai 5 dah. Kita sambung. Mai Sungai Petani. Mai Sungai Petani, M tu Malaysia. S Sungai Petani tu Singapura. Mai Sungai Petani ingin. I merujuk kepada Indonesia. Beli Brunei Darussalam. Ingin beli Taufifa. Kita ambil Timor Leste dulu. Fa tu merujuk kepada Filipina. Okey, habis 11 negeri. Jadi awak kena hafal. Memang kena hafal. Kalau awak hafal berterabur Malaysia, ingat Malaysia, lepas tu ingat Timor Leste, lepas tu ingat Brunei, pergi patah balik Singapura, awak payah nak ingat. Jadi awak kena ikut secara urutan. Lagipun bila tengok peta tahu dah. Kalau kita ingat nombor 1 mula-mula Myanmar, jadi awak ikut saja labelkan peta awak tu mengikut susunan nama-nama negara di Asia Tenggara yang awak ingat. Faham tak ni? Okey, cikgu harap awak faham. Lepas ni hafal lah. Hafal Mak Leha tayang kereta Vios Mai Sungai Petani ingin beli Taufifa. Jadi ingat huruf depan dia. Jangan dalam periksa tulis Mak Leha tayang ni pula. Awak kena ingat M Mak Myanmar, Leha Laos dan seterusnya. F tu rujuk kepada Filipina. Seterusnya masuk kepada 10.2 bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, macam mana bentuk muka bumi di Asia Tenggara? Okey, jom kita tengok. Sama ada dengan bentuk muka bumi Malaysia. Yang ada 4 bentuk muka bumi Malaysia. Tanah pamah, tanah tinggi, saliran dan pinggir laut. Asia sama tak? Asia Tenggara sama tak? Sebab Malaysia pun duduk dalam Asia Tenggara kan? Okey, kita tengok. Kita ada di sini pinggir laut. Kita ada sama tak? Malaysia ada pinggir laut tak? Ada. Jadi semua negara di Asia Tenggara ada pinggir laut. Tengok ni. Ni negara Asia Tenggara. Kan? Ni yang kuning dengan hijau ni daratan lah. Itu negara-negara Asia Tenggara. Yang warna biru ni ialah laut. Jadi semua negara Asia Tenggara dikelilingi laut. Maksudnya mereka, negara-negara ni ada kawasan pinggir lautnya. Kecuali Laos. Laos tak ada pinggir laut. Sebab dia duduk tengah-tengah ni. Di sebelah kanan dia ni apa? Di sebelah kanan dia Vietnam. Di bawahnya Kemboja. Belah kiri dia Thailand. Atas dia Myanmar. Sebelah sini negara China. Jadi dia tak ada pantai. Darat semua Laos ni. Okey, laut yang terdapat di Asia Tenggara ada di sinilah. Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Okey, tengok pula tanah pamah. Malaysia ada tak tanah pamah? Malaysia pun ada tanah pamah. Sama Asia Tenggara pun ada tanah pamah. Tanah pamah banyak terdapat di delta dan lembangan sungai. Okey, samalah. Di Malaysia pun tanah pamah atau kawasan rata ni kebanyakannya di delta ataupun di lembangan sungai. Maksudnya berhampiran dengan sungai lah. Okey, kawasan yang merupakan kawasan yang subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian seperti penanaman padi. Sebab negara Asia kan. Jadi padi merupakan kawasan, merupakan tanaman utama kegiatan pertanian utama sama ada di Thailand, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Kemboja. Kemudian kawasan ini berpenduduk padat kerana pertempatan dan jaringan perhubungan yang mudah dibina. Sebab dia tadi dah kita bincang dia kawasan subur. Betul tak? Dekat lembangan sungai, kawasan dia subur jadi menjadi kawasan tumpuan penduduk, maka kawasan tu padatlah.
Contohnya ialah di delta Sungai Mekong, Vietnam, delta Sungai Irrawaddy, Myanmar dan juga lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Di kawasan ini merupakan kawasan yang berpenduduk padat, subur, sesuai untuk pertanian. Ketiga, tanah tinggi. Okay, sama juga dengan Malaysia, ada kawasan tanah tinggi. Jadi tanah tinggi di Asia Tenggara ni terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara bermula di banjaran Arakan Nyoma, Myanmar. Banjaran-banjaran lain adalah seperti banjaran Annam, Vietnam, banjaran Bilautau, Thailand dan banjaran Crocker di Malaysia. Itu tanah tinggi dia. Kemudian kita tengok gunung berapi. Ada tak tanah gunung berapi di Malaysia untuk muka bumi? Ada tak? Betul, tak ada. Di Malaysia tak ada gunung berapi. Tapi dalam bentuk muka bumi Asia Tenggara ada. Sebab ada negara di dalam Asia Tenggara yang ada gunung berapi. Kita tengok kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan di Filipina. Okey, dua negara ni di Asia Tenggara ada gunung berapi, iaitu Indonesia dan Filipina. Jadi gunung berapi yang ada di Indonesia dan Filipina ni ada yang masih aktif. Apa dia aktif? Aktif maksud dia masih meletup lah. Di Indonesia dan Filipina ada gunung berapi mereka yang masih meletup, iaitu contohnya Gunung Merapi di Indonesia masih aktif, Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau. Manakala Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo pula merupakan gunung berapi yang masih aktif di Filipina. Okey, faham? Aktif ni masih mengeluarkan, masih boleh meletus, mengeluarkan api, mengeluarkan lava semua tu. Walaupun tak setiap tahun, tapi beberapa tahun sekali gunung ni akan meletup lah. Jadi dia kerana masih aktif. Okey, seterusnya kita masuk pada fokus ketiga kita, iaitu sungai dan juga tasik utama di Asia Tenggara. Okey, jadi apa namanya sungai-sungai di Asia Tenggara ni? Kita tengok. Pertama kita ada Sungai Mekong. Di mana Sungai Mekong? Sungai Mekong ni merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara, berpunca daripada dataran Tibet di utara dan mengalir melalui Yunnan, China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Banyak negara ada lalu Sungai Mekong ni, jadi dia merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong. Maksudnya Sungai Mekong ni memberi bekalan air kepada penduduk-penduduk, terutamanya kepada pesawah padi. Kawasan lembah sungai subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Luasan dia lebih kurang 140 km persegi. Ditanami dengan sawah padi di lembangan Sungai Mekong. Okey, seterusnya sungai kedua ialah Sungai Irrawaddy. Sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar, mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan. Maksud dia sungai ini masih digunakan untuk dilalui oleh sampan, bot semualah yang mengangkut penumpang dan juga barangan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan sumber protein. Maksudnya sungai ini juga membekas sumber air kepada penduduk dia dan menjadi tempat sumber protein lah. Dia orang duk tangkap ikan apa semua di Sungai Irrawaddy ni. Sungai ketiga ialah Sungai Menam Chao Phraya. Sungai Menam Chao Phraya. Menam ni ialah Sungai Chao Phraya. Chao Phraya tu nama sungai lah. Sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand, mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siak. Lembah Chao Phraya ni kaya dengan tanah alluvium yang subur untuk tanaman padi dan merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Okey, Thailand sungai dia penting untuk jalan pengangkutan macam jalan raya kita ni. Di Thailand. Bot banyak lalu bawa barang, bawa orang, ada pasar malam atas sungai dia. Macam kat jalan kat negara kita lah kan. Ada lori, bas apa semua, orang buat pasar malam pun dekat jalan. Betul tak? Macam itulah juga peranan Sungai Menam Chao Phraya ni dari Thailand.
Bandar Raya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga diberi nama jolokan Venice Timur. Jadi pasar raya pasar terapung di Bangkok ni pun diadakan di atas sungai. Mereka menggunakan sampan-sampan untuk menjual barangan lah. Awak boleh Google tengok gambar. Okey, sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan juga barangan bekal. Selain daripada penumpang nak pergi sana sini naik sampan, dia juga mengangkut barangan bekal. Okey, yang keempat ialah Ton Lesap. Ton Lesap ni adalah tasik terletak di bahagian barat Kemboja dan merupakan tasik air tawar semula jadi dan terbesar di Asia Tenggara. Membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Tasik ni dia membekalkan sumber air. Sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk terusan digunakan untuk penanaman padi. Selain membekalkan sumber air kepada penduduk dia juga menjadi sumber pengairan untuk tanaman padi. Perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dijalankan sepanjang tahun di tasik ni. Tasik ni juga membekalkan ikan air tawar. Pada musim kemarau, tasik ini menjadi cetek dan kegiatan pertanian giat dijalankan. Tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui sungai Mekong untuk membawa penumpang. Tasik ini juga menjadi salah satu pusat pelancongan utama di Kemboja. Dan kapal pun boleh lalu untuk bawa penumpang ke pelancong. Okey, seterusnya kita tengok Danau Toba. Tengok apa? Danau Toba. Danau Toba. Mana dah cikgu punya cursor ni hilang. Kecil sangat cursor ni. Okey, Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera, Indonesia yang terkenal sebagai kawasan pelancongan. Cikgu pernah pergi dah lah Danau Toba ni dulu. Kawasannya sangat cantik lah awak tengok ni. Ada bukit-bukit tepi dia, ada kan tasik yang biru, sangat cantik. Okay, Danau Toba ni terletak di Sumatera, Indonesia. Tasik ni terbentuk di kawasan pergunungan, merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi antara 73,000 hingga 75,000 tahun yang lalu. Lama dah. Saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 km lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter. Menjadikannya tasik vulkanik yang paling dalam di dunia. Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini iaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan aktiviti pertanian. Nanti habis PKP ni, habis lockdown apa semua, bolehlah ajak mak ni cuti-cuti di Indonesia, di Pulau Toba. Okey. Untuk sungai dan tasik utama juga awak kena ingat, awak kena hafal 5 sungai dan tasik yang terpenting. Ni, okey. Macam tadi juga cikgu bagi ayat. Jadi awak kena ingat ayat ni. Kali ni Minaci India ke China? Tanya dia. Ingat ayat tu. Minaci India ke China? Tanya dia. Kita ambil huruf awal bagi setiap perkataan. Minaci M mewakili Mekong. India mewakili Irrawaddy. China mewakili Chao Phraya. T mewakili Ton Lesap. D mewakili Danau Toba. Okey, hafal dah. Minaci India ke China? Tanya dia. Lepas tu ingat sungai bagi setiap huruf. Boleh? Okey, cuba buat dalam masa seminggu ni. Awak mesti boleh. Okey, seterusnya. Kedudukan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara tadi ni. Okey, bahagian ni perlulah bila nanti cikgu bagi peta kat awak, awak nak labelkan. Jadi awak kena tentukan di mana duduk dia. Okey. Sungai Sungai Irrawaddy Myanmar terletak di mana ni, dia tunjuk ni Irrawaddy. Menam Chao Phraya, ni Menam Chao Phraya. Ni Menam Chao Phraya. Okey, awak kena tengoklah. Danau Toba di Indonesia kan. Ni di Indonesia Danau Toba. Kisah cikgu ni selalu lari. Ni Danau Toba. Ni apa tadi? Menam Chao Phraya. Ni sungai apa tadi? Sungai Irrawaddy. Lepas tu apa? Sungai Mekong. Mana Sungai Mekong? Ni Sungai Mekong. Dan Ton Lesap. Ni tasik.
Jadi nanti kalau dalam cikgu bagi latihan nanti awak namakanlah ha. Kisah cikgu ni kecil sangat, cikgu pun kadang tak nampak. Ni okey. Tasik, Tonle Sap, Kemboja. Okey. Seterusnya, okey habis dah. Kita dah masuk semua dah. Gini penting dalam bentuk muka bumi di Asia Tenggara ni. Kemarin kita ingat baliklah, jom kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Okey, pertama negara-negara di Asia Tenggara, sungai dan tasik utama di Asia Tenggara serta bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Tengok balik kat imbas kembali ni ada semua. Ini peta minda. Kita panggil apa ni? Kita panggil peta minda. Okey, pertama negara-negara Asia Tenggara. Okey, ingat balik ingat balik Mak Leha tayang kereta bios. Mai sungai petani ingin beli taufufa. 11 negara tu. Myanmar, Kemboja, Malaysia, Kemboja, Myanmar, Timor Leste, Filipina, Laos, Singapura, Vietnam, Brunei, Darussalam, Indonesia, Thailand. Di sini dia tak ikut turutan. Tapi awak cikgu nasihatkan hafal ikut turutan. Okey, kemudian kita tengok sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, kita ada Sungai Mekong, Irrawaddy, Chao Phraya, Tasik, Tonle Sap, Danau Toba dan Tasik Kenyir di Malaysia. Sebab kena sebut jugalah salah satu nama tasik di Malaysia kan. Malaysia pun Asia Tenggara juga. Sekarang tengok bentuk muka bumi Asia Tenggara. Okey, kita ada 4 bentuk muka bumi, itu tanah pamah, tanah tinggi, gunung berapi dan kawasan pinggir laut. Okey, boleh hafal, boleh ingat sampai situ? Awak kena buat nota sikit lah nanti. Jadi awak akan ingat lah Okey, kita pergi pada cabaran prestasi. Bila dah belajar semua, jadi kita kena cabar minda kita. Kita kena cabar minda kita. Ingat dah apa belajar. 100% ke ingat? 50% ke ataupun tak ingat langsung ke atau 1% ke? Jadi cuba kita ingat. Okey, tengok soalan nombor 1. Namakan negara-negara di Asia Tenggara yang berdasarkan peta. Mesti kita tadi awak akan diberi peta. Ni tengok peta. Dalam tu teks pun ada. Tengok peta ni dan namakan. Dia ada N1, N2, N3. N1 apa? Mak Leha. Mak kan? Mak Myanmar. N2 apa dia? N2 apa? Mak Leha tayang Thailand. N3 kereta Kemboja. Nampak tak tu? My Malaysia. N4 Malaysia. Lepas tu N5 ke mana? 5 sini. 5 mana? 5 mana? 5 sini. Taufufa. Timor Leste. Filipina. Okey, namakan lah. Tulis nama dekat situ. Kemudian jelaskan bentuk muka bumi tanah tinggi di Asia Tenggara. Macam mana nak jelaskan? Awak patah balik. Awak pergi balik semula kepada bentuk muka bumi tadi ni. Ambil bahagian kawasan tanah tinggi. Salin balik yang tu sebagai jawapan. Okey, C. Nyatakan kepentingan sistem saliran di bawah. Okey, ni nama-nama sungai. Nyatakan kepentingan dia. Apa kepentingan dia? Menam Chao Phraya di Thailand tadi kan. Ada cikgu sebut Menam Chao Phraya ni di Thailand dia penting sebagai jalan pengangkutan. Kan? Sumber pengairan bagi sawah padi. Dan juga kawasan pelancongan. Sungai Mekong di Vietnam pun sama juga. Dia merupakan sumber pengairan bagi penduduk tempatan dan juga membekalkan air ke kawasan tanaman serta sumber protein. Tonle Sap di Kemboja, merupakan kawasan pelancongan utama lagi kawasan pelancongan utama di Kemboja, membekalkan sumber protein juga lagi dan juga sumber air. Itu kepentingan. Maksudnya apa pentingnya sungai tu? Jadi awak boleh tengok di bahagian saliran dan tasik, sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, soalan di
Di beberapa buah negara di Asia Tenggara sering menghadapi bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir dan ribut taufan. Dengan semangat kejiranan antara negara Asia Tenggara, apakah yang dapat kita lakukan untuk membantu meringankan beban mangsa yang terlibat? Persembahkan idea anda dalam bentuk peta pemikiran. Okey, dia tanya. Kita tahu negara kita macam Indonesia, macam Filipina sering menjadi bencana alam lah, terutama letusan gunung berapi sebab mereka ada gunung berapi yang aktif kan. Jadi sebagai negara jiran, apa yang kita boleh buat untuk bantu? Jadi jawapan awak kena dalam bentuk peta minda. Okey, peta minda nak buat macam mana? Buat macam ni lah. Sini tulis bantuan untuk meringankan beban mangsa letusan gunung berapi. Lepas tu buat peta minda apa yang boleh awak buat. Persembahkan dalam bentuk peta minda. Silah. Apa nak bagi apa? Bantuan kewangan. Bagi duit. Lagi buat apa lagi? Makanan. Lagi apa lagi? Nak tulis ni payah sikit lah. Makanan. Lagi apa? Ubat. Lagi apa? Pakaian. Bohong sikit lah cikgu tulis. Okey. Buat macam ni. Atas ni tulis apa? Bantuan. Kat sini tulis. Kalau cikgu tulis kat sini. Banyak kan tulis meja lambat. Bantuan meringankan beban mangsa letusan gunung berapi. Tulis dalam bulatan ni. Bantuan. Seterusnya awak lengkapkanlah. Bantuan letusan gunung berapi. Tulis ya. Lepas tu bawah dia. Bantuan kewangan, bantuan makanan, bantuan pakaian, bantuan perubatan. Okey, boleh sampai situ? Seterusnya, saat lagi kita akan WhatsApp lah apa-apa yang awak tak faham. Awak boleh WhatsApp cikgu tanya. Tengok dulu video ni. Sekian, tamat dulu pelajaran kita. Terima kasih kerana telah mengikuti kelas. Jangan lupa siapkan latihan dan jumpa lagi.